Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua calon SPM bagi tahun 2020. Diharap semuanya dalam keadaan sihat dan sentiasa bersedia bagi menghadapi peperiksaan pada Februari 2021. Pada hari ini saya akan menerangkan teknik menjawab pemahaman rumusan lanjutan dari teknik menjawab rumusan yang diperjelas oleh Cikgu Nazanariah. Saya Cikgu Nur Asmah binti Darmawi dari SMK Sri Kukup. Untuk pengetahuan semua calon, soalan bahagian ini merupakan soalan 2A untuk kertas 2. Soalan ini juga merujuk petikan rumusan iaitu soalan 1. Selain itu, bahagian ini akan diajukan sebanyak 3 soalan sahaja. Seterusnya, 9 markah akan diberi bagi soalan ini. Soalan ini terbahagi kepada 3 soalan. Soalan pertama merupakan soalan rangkai kata yang membawa 2 markah. Soalan kedua merupakan soalan pemahaman petikan yang membawa 3 markah. Manakala soalan ketiga merupakan soalan kemahiran berfikir yang membawa 4 markah. Seterusnya, tips mendapat markah penuh bagi soalan 2A1. Tips pertama, calon perlu menukarkan perkataan yang bersinonim dengan rangkai kata soalan. Tips kedua, calon perlu memberikan jawapan menggunakan ayat yang lengkap atau gramatis, iaitu mulakan jawapan dengan ayat daripada soalan. Baiklah, berikut merupakan contoh soalan 2A1. Soalan ini merupakan soalan daripada petikan rumusan yang dijelaskan oleh Cikgu Zanariah. Berdasarkan petikan soalan, jawab soalan-soalan dengan menggunakan ayat anda sendiri. Soalannya, berikan maksud dunia realiti pertama, palang rangkai kata yang diberikan. Lihat contoh, berikan maksud dunia, palang, realiti. Kemudian, cari perkataan yang bersinonim atau sama maksud dengan perkataan dunia, realiti. Pastikan calon menggunakan ayat yang gramatis untuk menjawab soalan ini. Jawapannya ialah maksud rangkai kata dunia realiti ialah
alam kehidupan nyata. 2 markah akan diberi. Jika calon tidak dapat mencari perkataan yang sinonim daripada salah satu perkataan, calon diminta kekalkan sahaja. Contohnya, alam realiti. Calon akan mendapat 1 markah. Baiklah, calon-calon yang hebat semua. Seterusnya, tips untuk mendapat markah penuh bagi soalan 2A2. Pertama, jawapan perlu diambil dari petikan rumusan. Yang kedua, calon perlu menggunakan ayat sendiri. Yang ketiga, calon tidak dibenarkan menyalin bulat-bulat dari petikan. Seterusnya, cari kata kunci soalan. Berikut merupakan contoh soalan 2A2. Soalannya, nyatakan sebab masalah ketagihan peranti elektronik ini semakin kritikal. 3 markah akan diberi. Apa yang perlu calon lakukan? Pertama, gunakan pembaris untuk mencari kata kunci soalan. Seterusnya, cari kata kunci di dalam teks rumusan. Kata kunci soalan ialah sebab masalah ketagihan peranti elektronik. Jawapan bagi soalan ini ialah sebab-sebab masalah ketagihan peranti elektronik ini semakin kritikal ialah perkembangan teknologi komunikasi yang semakin bervariasi dan ditambah pula keadaan ekonomi semasa yang menuntut ibu bapa mencari nafkah demi keluarga. Selain itu, anak remaja semakin terabai dan tidak terkawal. Calon perlu melihat kata kunci sebab masalah ketagihan peranti yang berada pada perenggan keempat ayat kedua terakhir. Kerana jawapan bagi soalan 2A2 dalam teks rumusan. Baiklah, seterusnya tips untuk mendapat markah penuh bagi soalan 2A3, iaitu soalan kebat. Pertama, gunakan teknik basuh. B, bermaksud baca soalan. A, analisis soalan. SU, tentukan subjek. Pelaku atau pihak yang dekat berdasarkan tema. Sama ada diri, ibu bapa, keluarga, sekolah, media massa, masyarakat mahupun negara. H, huraian jawapan. Cara menghuraikan jawapan bagi soalan kebat ada 2 cara. Yang pertama, calon menyenaraikan jawapan saja. Yang kedua, calon memberikan jawapan beserta dengan huraian menggunakan teknik suka. S, supaya. Contohnya, remaja perlu bijak memilih rakan sebaya supaya tidak mudah terjebak melakukan masalah sosial. U, untuk. Contohnya, remaja seharusnya belajar bersungguh-sungguh untuk menjamin masa depan. K, kerana. Remaja perlu mendengar nasihat kedua ibu bapa kerana mereka merupakan insan yang paling berharga dalam kehidupan. Yang terakhir, A, agar. Contohnya, remaja perlu taat akan perintah Tuhan agar dapat membezakan perkara yang baik dan buruk. Contoh jawapan kebat. Punca-punca remaja terjerumus dengan penggunaan peranti elektronik ialah
Remaja terpengaruh dengan rakan sebaya dan ibu bapa sibuk mengejar kekayaan. Selain itu, remaja tidak dapat menilai kesan baik dan buruk penggunaan peranti elektronik. Berikut adalah teknik menyenaraikan jawapan sahaja. Lebih baik calon memberikan jawapan mengikut jumlah markah. Jika soalan ini markah penuhnya 4, maka 4 isi perlu difikirkan. Seterusnya, jawapan bagi soalan kebat yang berserta dengan huraian. Punca-punca remaja terjerumus dengan penggunaan peranti elektronik ialah remaja terpengaruh dengan rakan sebaya kerana tidak mempunyai jati diri yang kukuh. Selain itu, remaja tidak dapat menilai kesan baik dan buruk penggunaan peranti elektronik kerana ibu bapa tidak memantau anak-anak dalam penggunaan peranti elektronik. Berikut merupakan contoh beserta huraian. Penggunaan kata hubung kerana. Baiklah, calon semua, sehingga di sini sahaja. Cikgu harap teknik yang diberi dapat membantu anda semua sebagai persediaan menghadapi peperiksaan SPM. Sekian. Terima kasih.